Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video di mana Ustaz Wadi Anwar berbicara tentang istibra'. Istibra' ini ada dua maksud. Pertama, untuk memastikan rahim seorang wanita adalah bersih daripada kehamilan. Kedua, untuk memastikan kemaluan bersih daripada sisa air kencing setelah membuang air kecil. Istibra' yang saya maksudkan dalam video ini ialah untuk maksud yang kedua. Ayuh kita tonton video yang saya maksudkan. Sebelum itu, seperti biasa, minta jasa baik para penonton sekalian untuk menjaga adab apabila menulis komen. Marilah kita jadikan video ini sebagai sarana menambah ilmu dan bukan pula selainnya. Saya masuk tandas yang tak ada air ni, saya pun ambil tisu. Minta maaf, dia bukan lucah ni, kita nak ajak. Kita ambil tisu, habis kita dah kencing, kita dah berdehem. Biasalah berdehem, bukan 5 minit. Biasalah berdehem sekali. Berdehem. Nabi minta, sunnah Nabi, kita berdehem. Istibra' dia panggil, istibra'. Lelaki dan perempuan. Kita berdehem macam tu 2-3 kali. Kita berhenti sekejap, berapa saat, kita berdehem lagi, kita berdehem. Kemudian saya ambil tisu letak di kepala tu. Kita pun letak. Kali tisu letak, kali tisu. Kemudian saya tunggu beberapa saat. Tunggu 5 saat, tak lama. Saya cuba berdehem lagi. Sebab kali ni tak guna air. Saya ambil tisu baru, saya letak. Bila saya ambil tisu baru, saya letak. Tadi dah berdehem 3 kali, ada air. Sikit. Dia bukan air percik, tak ada. Sebab kita tak ada air di situ. Bukan percik-percik mana-mana. Tisu tu tisu baru. Sekali lagi saya mengucap panjang dalam hati. Saya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila dah nampak kali keempat tu, nampak lagi, saya berhenti 5-6 saat. Saya ambil tisu baru, saya letak, saya angkat, ada sikit. Saya buat kali ke-5, kali ke-6, kali ke-7 saya ambil, baru saya letak dan tak ada. Baru betul-betul kering. Maksudnya berapa ramai di kalangan kita yang bila buang air kecil, tak berdehem apa pun, terus mangkit, dia basuh sekali je, terus bangun pergi. Ini yang Nabi sebut ramai yang tak jaga kebersihan bila buang air kecil dan air besar. Rupanya ada saki-baki. Selepas pada tu, kita pun makin berjaga-jaga lah. Saya sendiri kan, kita makin berjaga-jaga. Sebab kita tahu dah tahap mana, kita berapa kali, tahap mana. Dia tak ada lah sampai 10 minit tuan kan. Berhenti 5 saat berdehem, berhenti 10 saat berdehem. Tengok, kalau nak tahu jangan guna air. Nak tahu kita punya, orang panggil apa, bukan kekuatan. Nak tahu kita punya, dia punya tu lah, longgak tak longgak terang mana kan. Berapa kali ambil tisu kosong tu letak. Tengok, sebab tisu ni kalau dia kena air dia nampak. Walaupun bukan setitik pun, 1/3 titik tu, 1/5 titik pun dia boleh nampak. Tisu dia boleh kesan. Tak ambil, dia boleh nampak. Ada lagi. Sampai kita tekan dalam macam tu, tengok tak ada. Okey, bersih waktu tu. Baru cuci, baru mangkit, baru bangun. Jadi tuan-tuan, saya sebutkan pagi ni sekadar tu saja. Kita nak jaga benda-benda, orang kata, benda itulah yang utama dalam hidup kita. Kita buat ibadat puluh-puluh tahun, tengok-tengok wuduk kita tak sah pun. Sebab apa? Air kencing kita, najis kita tak cuci dengan baik. Baik, beberapa ulasan saya. Pertama, Ustaz menyatakan bahawa adalah sunnah Nabi SAW untuk berdehem setelah membuang air kecil. Untuk dakwaan ini, saya merujuk kepada tulisan Ustaz Dr. Kamilin Jamilin di Facebook beliau bertarikh 21 Julai 2019 dalam topik ini. Sila rujuk tangkap layar di sebelah
Link bagi posting ini saya berikan dalam kotak description. Beliau mengulas tentang 3 cara yang lazim dikatakan sebagai sunnah Nabi apabila membuang air kecil. Pertama, mengurut zakar selepas membuang air kecil. Kedua, tata cara duduk yang khas apabila membuang air kecil sebagaimana tangkap layar. Dan ketiga, berdehem bagi mengeluarkan sisa air kencing. Untuk berdehem ini, beliau menulis, saya tidak menemui hadis sahih berkaitan. Maksudnya, saya tidak menemui hadis sahih berkaitan dengannya. Bagi yang tidak mengenali beliau, Ustaz Dr. Kamilin ini adalah ahli hadis kita di Malaysia. Kepakaran dan keluasan ilmu beliau dalam bidang hadis memang hebat. Alhamdulillah. Justru apabila beliau berkata saya tidak menemui hadis sahih yang berkaitan, bererti memang tidak ada hadis sahih yang menganjurkan berdehem selepas membuang air kecil. Bahkan saya menambah, jika kita rujuk kepada keseluruhan penulisan beliau di posting Facebook itu, beliau juga menerangkan tata cara yang dianggap sunnah, namun ia sebenarnya berdasarkan hadis yang dhaif. Maka saya berkata, seandainya ada hadis dhaif yang menganjurkan berdehem selepas membuang air kecil, pasti beliau akan turut menyebutnya dalam tulisan itu. Memandangkan beliau tidak menyebutnya, bererti bukan sahaja tidak ditemui hadis yang sahih, tetapi hadis yang hasan dan dhaif pun tidak ditemuinya untuk dijadikan dalil anjuran berdehem setelah membuang air kecil. Pelajaran penting di sini adalah hendaklah kita berhati-hati sebelum mengatakan sesuatu perkara itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulasan kedua, ala-ala kita sedang merujuk kepada tulisan Ustaz Dr. Kamilin berkaitan apa yang didakwa sebagai sunnah Nabi apabila membuang air kecil, ada baiknya jika saya tunjukkan juga dakwaan pertama dan kedua. Dakwaan sunnah yang pertama ialah mengurut zakar setelah membuang air kecil untuk toskan baki air kencing. Dalam bab ini terdapat sebuah hadis yang bermaksud jika salah seorang daripada kalian membuang air kecil, urutlah zakarnya 3 kali. Hadis ini adalah dhaif. Sebab ia dhaif, boleh rujuk dalam tulisan Ustaz Dr. Kamilin. Dakwaan sunnah yang kedua ialah cara duduk khas apabila membuang air kecil sebagaimana tangkap layar tadi kan. Sekali lagi ia merujuk kepada sebuah hadis yang darjatnya dhaif sebagaimana tangkap layar di sebelah. Dakwaan sunnah yang ketiga ialah berdehem setelah membuang air kecil. Ini telah saya jelaskan dalam ulasan pertama tadi. Baik, ulasan ketiga, Ustaz Wadi menyebut bahawa Nabi SAW pernah menyebut tentang ramai yang tidak menjaga kebersihan apabila membuang air kecil. Apa yang dikatakan oleh Ustaz adalah betul. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, hadis nombor 342, atau penomboran lain, hadis nombor 348 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksaru azabil qabri minal bauli." Bermaksud, kebanyakan azab kubur adalah disebabkan kencing. Ulasan keempat, ada 2 faktor kenapa kencing menjadi antara sebab azab kubur. Pertama, kerana tidak menjaga kebersihan daripada percikan air kencing apabila sedang membuang air kecil. Kedua, kerana tidak membersihkan sisa air kencing setelah selesai membuang air kecil. Jadi faktor pertama merujuk kepada sedang buang air kecil. Faktor kedua merujuk kepada setelah buang air kecil. Untuk faktor pertama, maka tidak dianjurkan kencing berdiri kerana apabila berdiri ia meningkatkan kemungkinan percikan air kencing terkena diri sendiri atau pakaian. Jika hendak kencing berdiri, maka pastikan tiada percikan yang berlaku. Untuk faktor kedua, sebahagian ulama menganjurkan berdehem atau mengurut zakar atau kedua-duanya bagi memastikan tiada sisa air kencing yang tinggal. Bagi wanita,
maka berdehem sahaja. Setelah itu barulah dibasuh dengan air, ya. Justru berdehem dan atau mengurut zakar bukanlah sunnah Nabi, tetapi anjuran sebahagian ulama dalam rangka mempraktikkan hadis Nabi yang kita baca tadi, yang bermaksud kebanyakan azab kubur adalah disebabkan kencing. Saya ulangi, ya, supaya tak berlaku kekeliruan. Berdehem dan atau mengurut zakar bukanlah sunnah Nabi yang sahih, tetapi anjuran sebahagian ulama dalam rangka mempraktikkan hadis Nabi yang kita baca tadi, yang maksudnya kebanyakan azab kubur adalah disebabkan oleh kencing. Ulasan kelima, apabila menyebut tentang berdehem dan mengurut zakar, saya sebut ia adalah anjuran sebahagian ulama dan bukannya semua ulama. Ini kerana di sana ada ulama yang berpendapat jika berdehem dan mengurut zakar adalah sesuatu yang perlu, sudah pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukannya dan ia akan diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dan akan sampai kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih. Demikian juga, jika berdehem dan mengurut zakar adalah sesuatu yang perlu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengajarnya kepada para sahabat dan ia akan sampai kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih. Jika berdehem untuk para wanita, para muslimat adalah sesuatu yang perlu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengajarnya kepada para isteri baginda radhiyallahu anhum dan ia akan sampai kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih. Sebab kalau kita lazim membaca, mengkaji hadis-hadis, ianya sangat detail, sangat terperinci, sehingga seandainya berdehem dan atau mengurut zakar dipraktikkan oleh Rasulullah, diajar oleh Rasulullah, ia akan sampai kepada kita melalui hadis-hadis yang sahih atau hasan. Namun Rasulullah tidak mempraktikkannya dan tidak mengajarnya. Apa yang baginda lakukan setelah membuang air kecil ialah membersihkan kemaluan baik dengan air atau dengan menggunakan 3 buah batu kecil yang bersih. Pada masa kini, batu kecil digantikan dengan tisu tandas bagi membersihkan kemaluan setelah membuang air kecil dan atau air besar. Tentang hukum menggunakan tisu tandas itu, saya ada beri link dalam kotak description, sila rujuk untuk maklumat lanjut, ya. Jadi ini yang tercatat dalam hadis-hadis yang sahih. Yang ini baginda sallallahu alaihi wasallam setelah membuang air kecil membersihkan diri baginda, kemaluan baginda baik dengan air atau dengan menggunakan 3 batu kecil. Itu yang saya kata tadi, very detail. Okay, kalau dengan air ada riwayatnya, kalau dengan 3 batu ada riwayatnya, tapi nak berdehem atau hendak mengurut zakar terlebih dahulu sebelum membersihkannya, tidak ada riwayat yang sahih, ya. Baik, tidak dianjurkan berdehem, mengurut zakar dan menunggu seketika, sebab ada sebagian ulama kata tunggu, lepas tu berdehem lagi, tunggu, lepas tu berdehem lagi, tunggu, lepas tu mengurut zakar lagi, ya. Jadi tidak dianjurkan berdehem, mengurut zakar dan menunggu seketika untuk berdehem lagi dan mengurut zakar lagi, kerana ia membuka pintu kepada perasaan was-was atau ia membuka pintu untuk syaitan masuk dan membisikkan perasaan was-was, sehingga seseorang itu berulang kali berdehem dan mengurut zakar bagi memastikan tiada lagi sisa air kencing. Dan air kencing ni pula bagi sebahagian orang, lagi ditunggu, lagi dia dehem, lagi dia urut, akan keluar lagi. Dia tunggu, dia buat lagi, keluar lagi, ya. Dia macam tak stop, sebab bila seseorang itu secara psikologinya macam menunggu air kencing tu, akan adalah yang keluar setitik ke, setengah titik ke, 1/3 titik, ya. Baik, antara ulama yang berpendapat tidak perlu berdehem dan mengurut zakar ialah Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijrah. Beliau berkata dalam Majmu' Al-Fatawanya jilid 21 muka surat 106, dan ini saya baca terjemahannya daripada laman web Islam Q&A, link sekali lagi dalam kotak description, ya. Ayuh sama-sama kita baca. Beliau berkata
Terjemahannya, memeriksa kemaluan dengan berupaya atau berusaha mengalirkan air kencing yang ada di dalamnya atau selainnya merupakan perbuatan bid'ah, bukan wajib, juga bukan sunnah menurut para tokoh ulama. Begitu juga menggerak-gerakkan kemaluan merupakan bid'ah berdasarkan pendapat yang sahih. Hal itu tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga berupaya atau berusaha mengeluarkan kencing merupakan bid'ah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dah buang air kecil tetapi berusaha untuk mengeluarkan, ada sisa ke apa ke, baik dengan mengurut ke, berdehem ke, apa-apa cara lain lah ya, merupakan bid'ah yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dalam masalah ini adalah dhaif, tidak ada dasarnya. Kerana kencing itu keluar secara alami. Jika selesai, ia pun akan berhenti dengan sendirinya. Sebagaimana dikatakan, seperti susu, jika engkau biarkan, ia akan tetap, maknanya tidak keluar atau berhenti. Dan jika engkau perah, dia keluar. Okey, sambung tangkap layar seterusnya. Selama seseorang itu berusaha membukanya, maka akan ada yang keluar daripadanya. Tetapi jika dia tidak membukanya, maka tidak keluar. Kadang membuka ni bukanlah, ini terjemahannya, maknanya berusaha untuk mengeluarkannya. Ya? Okey. Kadang seseorang merasa ada yang keluar daripadanya, maka itu adalah perasaan was-was. Kadang orang merasa ada sesuatu yang dingin di hujung kemaluannya, lalu dia mengira ada sesuatu yang keluar daripadanya, padahal tidak ada yang keluar. Kencing itu pada dasarnya tertahan di saluran kencing dan tidak keluar. Jika kemaluan diurut baik dengan batu atau dengan jari, akan keluar sesuatu yang lembab. Cara ini pun merupakan bid'ah. Kencing yang telah tertahan tersebut tidak perlu dikeluarkan berdasarkan kesepakatan para ulama, baik dengan batu, jari atau selainnya. Bahkan setiap kali dikeluarkan akan datang berikutnya. Ini yang saya kata tadi, setiap kali nak cuba buang sisa, ada lagi. Tunggu kejap nak buang, ada lagi. Non-stop pula jadinya ya. Adapun membersihkan kemaluan dengan batu sudah cukup. Tidak perlu menyiram kemaluan dengan air ya. Ada dua option ya, sama ada dengan batu ataupun dengan air. Kalau sudah dengan batu, tak perlu lagi menyiramnya dengan air. Disunahkan bagi orang yang istinja, yakni orang yang membersihkan kemaluannya setelah membuang air kecil, untuk menyiramnya dengan air, sehingga jika merasakan ada sesuatu yang basah, dia dapat mengatakan bahawa itu adalah air tersebut, air basuhan tersebut, air yang dia siram sebelum itu ya. Sekian Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ulasan ke-6, menarik untuk diperhatikan kenyataan terakhir Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, bahawa saya bacakan semula, disunahkan bagi orang yang istinja, yang ini membersihkan kemaluan selepas membuang air kecil, untuk menyiramnya dengan air, sehingga jika merasakan ada sesuatu yang basah, dia dapat mengatakan bahawa itu adalah air tersebut, air siramannya tadi. Masih daripada laman web yang sama, laman web Islam Q&A yang sama, disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. Okay, ini kitab ni barunya menjadi masyhur apabila dibicarakan tentang lafaz akad nikah. Jika disebut aku terima atau aku reda sahaja tanpa sebut perkataan nikah, sah ataupun tidak ya. Baik, inilah topik lain pula. Kitab yang sama, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jilid 4, muka surat 125. Maksudnya, ulama kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali menyebutkan bahawa jika seseorang selesai istinja dengan air, disunahkan baginya untuk menyiram kemaluannya atau celananya. Ini terjemahan Indonesia, bermaksud seluar atau seluar dalamnya, dengan sedikit air untuk menghentikan perasaan was-was, sehingga apabila dia ragu, maka basah itu dia anggap sebagai bekas siraman tadi, selama dia tidak meyakini selain itu.
Okey, maksudnya apabila membasuh kemaluan selepas membuang air kecil, lebihkan basuhan supaya ada kesan basah di kemaluan dan seluar dalam. Jika kemudian timbul was-was, mungkin ada sisa air kencing yang keluar, maka was-was itu dapat ditepis dengan berkata yang basah itu ialah kesan basuhan dan bukannya air kencing, melainkan ia basah dengan banyak sehingga dapat secara pasti dapat dikenali ia adalah air kencing berdasarkan bau dan atau warnanya. Jika tidak pasti, jika ragu-ragu, jika mungkin, maka tepislah ia sebagai kesan basuhan dan bukannya sisa air kencing yang keluar. Ini antara yang dianjurkan oleh para ulama demi menepis, demi mengubati perasaan was-was yang berlaku bagi sebahagian orang dalam isu menjaga kebersihan ataupun menjaga kebersihan kemaluannya daripada sisa air kencing. Baik, ulasan ketujuh. Umat Islam terbahagi kepada dua ekstrim dalam isu membersihkan kemaluan selepas membuang air kecil. Di satu ekstrim adalah mereka yang langsung tidak membersihkan kemaluan selepas membuang air kecil. Di satu ekstrim yang lain adalah mereka yang berlebih-lebihan dalam membersihkan kemaluan selepas membuang air kecil. Sehingga kan, jika mereka berasa tidak puas hati, mereka tidak akan solat kerana was-was masih ada sisa air kencing atau was-was pakaian dalam mereka telah terkena sisa air kencing. Sikap yang benar adalah yang di pertengahan. Ada dua ekstrim tadi kan. Satu, langsung tidak membersihkannya. Kalau lelaki buka zip seluar, terus let go, buang air kecil, terus zip balik, terus jalan. Okey, langsung tak bersih. Ini satu ekstrim. Di satu ekstrim yang lain, hendak bersihkan tetapi berlebih-lebihan, berdahan-dahan, mengurut, tunggu, lepas tu berdahan-dahan lagi, mengurut, tunggu, lepas tu setiap kali diurut, setiap kali diupayakan, diusahakan, ada lagi setitik, ada lagi setengah titik, ada lagi macam ada, macam tak ada, macam ada, macam kan jadi was-was kan. Jadi ini satu lagi ekstrim. Sikap yang benar adalah yang di pertengahan antara dua ekstrim ni, di pertengahannya itu iaitu membersihkan kemaluan selepas membuang air kecil. Hukumnya wajib. Paling minimum ialah dengan menggunakan air atau menggunakan sesuatu yang kering lagi bersih seperti tisu tandas. Ya, ada sebahagian ulama yang menganjurkan berdehem dan mengurut zakar selepas membuang air kecil. Kemudian barulah dibasuh dengan air. Bagi wanita pula berdehem sahaja, kemudian barulah dibasuh dengan air. Ada juga yang mengesyorkan untuk tunggu sebentar, kemudian diulangi lagi berdehem dan atau mengurut zakar. Jika hendak diikutkan anjuran ini, maka bataskannya. There must be a limit. You have to stop somewhere. You cannot be continuously doing it. Maka hendaklah anda membataskannya kepada sekali atau dua kali berdehem. Kepada sekali atau dua kali mengurut zakar. Sebab bila nak kata berdehem, berapa kali nak dehem tu? Bila nak mengurut zakar, berapa kali nak urut tu kan? So you have to put a cut off point. Kalau tidak, anda akan berterusan melakukannya, ya. Jangan berlebih-lebihan kerana ia membuka pintu kepada perasaan was-was daripada syaitan. Syaitan akan membisik bahawa berdehem 2 kali saja tak cukup. Akan membisik mengurut zakar 3 kali sahaja tidak cukup. Tunggu 5 saat sahaja tidak cukup. Dan lagi dan lagi dan lagi. Sehingga seseorang yang membuang air kecil terpaksa meluangkan masa yang lama dalam tandas hanya untuk melayan dan menghilangkan perasaan was-was tersebut. Dan perasaan was-was ini adalah sesuatu yang benar-benar berlaku. Saya sendiri dalam pengalaman saya sebagai seorang juruterbang, pernah jumpa pembantu juruterbang, co-pilot yang dia dalam penerbangan, dia langsung tak pergi toilet. Tahu? Lalu sebab kita kadang concern kalau tak bangun langsung, tak pergi toilet langsung untuk tengok minum air apa kan. So tanya, sebab saya pula, sebab bila kerjaya kita ni duduk saja, penerbangan pula berjam-jam, duduk saja tak bagus untuk kesihatan, blood circulation apa semua. Jadi saya melazimkan diri setiap 1 jam saya bangun. Saya scratch, pergi toilet, lepas tu masuk balik kokpit apa kan. Tapi ada co-pilot ni yang tak bangun langsung.
tak pergi toilet langsung. So bila tanya, you okay ke? Tak bangun ke? Tu scratch ke? Tak bangun pergi toilet ke? Lalu ada yang buka cerita, saya sebenarnya ada juga ni, tapi saya tunggu waktu solat, sekejap lagi saya solat dulu, baru saya pergi toilet. Uish, kenapa sampai macam tu? Lalu dia pun ceritalah dia ada perasaan was-was kalau dah buang air kecil, jadi susahlah nak bersihkan lah, nak itu batu nanti dia akan rasa was-was untuk solat, itu apa semua. Jadi pernah 2-3 orang co-pilot, dan ini orang muda tau, bukan tuanya saya ni, muda umur 30-an begitu, ada perasaan was-was hingga mereka menahan diri daripada membuang air kecil. Ada juga yang tak tahan, terpaksa buang air kecil, lepas tu tak solat. Bila sembang-sembang tanya kenapa, dia kata bimbang, ada sisa yang telah terkena suar dalam, macam mana pula nak tukarkan plekat apa semua tu, padahal kita sedang bertugas kan dalam kokpit kan, dalam penerbangan kan. Jadi perasaan was-was ini memang ada sebahagian orang yang sejak kecil diajar untuk menjaga kebersihan ataupun membersihkan kemaluan dengan cara berdehem, dengan cara mengurut, dengan tunggu sebentar apa semua tu, sehingga akhirnya mereka diserang dengan penyakit ataupun perasaan was-was, sehingga akhirnya tidak solat, atau sehingga akhirnya memberat-beratkan diri sendiri. Ada macam baru-baru ni, salah seorang pembantu juruterbang saya, dia pergi toilet lama, dekat 10 minit kot. Kan bila dia masuk, kita pun tanyalah, lama betul? Tapi Alhamdulillah dia buka cerita, saya sebenarnya begini Kapten, sekian dia ceritalah. Jadi perkara ini sebenarnya memang ada, bahkan di kalangan para penonton yang dirahmati Allah pun mungkin ada yang mengalami cabaran yang ni, yakni perasaan was-was dalam isu membersihkan kemaluan daripada sisa air kencing tu ya. Jadi ini yang saya buat video ni supaya moga-moga bermanfaat untuk menghilangkan perasaan was-was tersebut. Mungkin bukan anda tetapi kawan ke, saudara ke, ahli keluarga ke ya. Baik, demikianlah 7 ulasan saya ya. Jadi saya tutupi dengan beberapa kesimpulan. Pertama, berhati-hatilah apabila menyandarkan sesuatu sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wajib hukumnya menjaga kebersihan apabila sedang membuang air kecil dan setelah membuang air kecil. Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud kebanyakan azab kubur adalah disebabkan oleh kencing. Kesimpulan ketiga, tiada dalil sahih tentang berdehem dan atau mengurut zakar sebagai cara membersihkan kemaluan selepas membuang air kecil. Ia adalah anjuran sebahagian ulama'. Sebahagian ulama' lagi tidak menganjurkannya kerana ia membuka pintu kepada syaitan untuk masuk dan membisikkan perasaan was-was. Kesimpulan keempat, seandainya berdehem dan atau mengurut zakar adalah perlu, nescaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mempraktikkannya dan atau mengajarnya kepada para sahabat, kepada para isteri baginda radhiyallahu anhum, sehingga ia akan sampai kepada kita melalui bukan satu tetapi beberapa hadis-hadis yang sahih. Kelima, tujuan sebahagian ulama menganjurkan berdehem dan atau mengurut zakar adalah supaya kemaluan benar-benar bersih daripada sisa air kencing, supaya dengan itu dapat melaksanakan solat. Namun janganlah pula dalam rangka ingin menjaga kebersihan daripada sisa air kencing, seseorang itu tidak solat kerana diserangi perasaan was-was sama ada bersih ke tidak, atau kerana tiada pertukaran pakaian untuk solat. Mungkin kena suar dalam aku, mungkin kan. Semua ini membatalkan tujuan asal menjaga kebersihan daripada sisa air kencing, yang ini supaya boleh melaksanakan solat. Orang putih sebut apa? Defeats the purpose kan. Jadi saya ulangi ya, tujuan sebahagian ulama menganjurkan berdehem, mengurut zakar, tunggu sebentar, ulang balik ke apa, ialah supaya satu, untuk menjaga kebersihan, dan nombor dua, supaya orang itu dapat melaksanakan solat. Namun apabila seseorang itu berlebih-lebihan dalam melakukannya, sehingga akhirnya diserang perasaan was-was, sehingga akhirnya dia tak jadi nak solat, ataupun akhirnya dia terpaksa tangguh solat ke, berhadapan dengan pelbagai kesukaran ke, ia membatalkan tujuan
dianjurkan perkara itu pada asalnya, ya. Maka bersederhanalah dalam isu ini. Jangan menjadi satu ekstrim yang langsung tidak membersihkan kemaluan selepas membuang air, dan jangan pula menjadi satu ekstrim yang lain yang berlebih-lebihan membersihkan kemaluan sehingga akhirnya memberatkan dan menyusahkan diri sendiri, bahkan sehingga akhirnya tidak melaksanakan solat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jika anda memilih untuk mengikuti anjuran sebahagian ulama untuk berdehem atau mengurut zakat, you have to put a cut off point. Perlu ada batasnya. Sekali dehem cukup, 2 kali dehem cukup, paling 3 lah. Okey, tak apalah, 1, 2 cukup. Jangan berdehem, urut. Okey, jadi kalau nak buat tu mesti ada batasnya. Okey, you have to stop somewhere. Dan sekali, 2 kali cukup. Ingat, itu anjuran, bukannya tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ia adalah satu yang perlu, mesti, wajib, pasti baginda akan memperhatikannya dan atau mengajarnya kepada para sahabat dan para isteri baginda radhiyallahu anhum. Baik, saya tutupi, demikianlah kesimpulannya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.